Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sediakan video ni bagi tujuan untuk kita sama-sama ulang kaji sebagai persediaan bagi test 2 ACC 030. So saya ambil contoh soalan daripada March 2021. So ini adalah contoh bagi question 1 part C. So kita ada list of balances daripada Sabu Enterprise yang diberi dalam soalannya. So kita ada senarainya di sini yang mana saya telah copy and paste ke Microsoft Excel bagi memudahkan perbincangan kita so untuk soalan ini, you are required to prepare trial balance as at 30th June 2021, statement of profit or loss for the year ended 30th June 2021, and then the statement of financial position as at 30th June 2021. So apa maksud tarikh yang ada di sini? 30th June 2021. So ini adalah closing date. The accounting closing date. So when is the opening date? For Sabu Enterprise. Jadi kalau dia tutup pada 30 Jun 2021, meaning dia buka akaun pada 1st Julai 2020. 1st Julai 2020. Jadi kita akan mula dengan yang pertama iaitu trial balance as at 30th June 2021. So apa yang perlu kita buat bila kita prepare trial balance? Seperti yang telah saya pesan di dalam kelas. Perkara pertama ialah untuk you state the name of the business, which is Sabu Enterprise in this case. And then the title of your statement. So ini kita sediakan trial balance. So salin. Salin sahaja daripada soalan trial balance as at 30th June 2021. Sediakan 3 kolom. Accounts, debit, RM, credit, RM. So accounts, simple sahaja. Salin balik ke semuanya daripada soalan, daripada capital sehinggalah perkara yang terakhir, akaun yang terakhir iaitu cash in hand, kecuali closing inventory yang diberi sebagai info tambahan. So sekarang kita salin daripada capital sehinggalah kepada cash in hand. Kemudian kita perlu tentukan baki yang tersenarai di sini baki yang tersenarai di dalam soalan, sama ada baki ini adalah baki debit atau baki kredit. Baki debit ataupun baki kredit. Jadi saya sediakan sedikit nota terlebih awal. Nota ini juga telah beberapa kali kita bincang di dalam kelas. So untuk debit balance, kebiasaannya debit balance adalah untuk akaun-akaun yang berada di dalam classification of asset and expenses. Manakala bagi credit balance kebiasaannya adalah bagi akaun-akaun yang berada di dalam kumpulan equity, liabilities and income. Kecuali beberapa keadaan yang istimewa iaitu bagi perkara yang mengurangkan equity iaitu drawing. Drawing akan berada di sebelah debit. Return inwards ataupun sales return itu adalah akaun yang mengurangkan income, mengurangkan sale. So akaun ini juga akan berada di sebelah debit. Dan yang terakhir sekali, sekiranya ada ialah discount allowed, kerana discount allowed mengurangkan jumlah purchases ataupun expense. Manakala di sebelah credit balance, selain daripada equity, selain daripada akaun yang berada di dalam kumpulan equity, liabilities, and income, kita ada item lain seperti return outwards ataupun purchases return yang mengurangkan expense, yang mengurangkan purchase. Dan kita mungkin juga ada account discount receive yang mengurangkan purchases apabila kita menerima discount. Kerana saya menggunakan Excel jadi saya telah copy baki-baki tersebut.
sebelum kita tentukan sama ada baki ini berada di sebelah debit atau berada di sebelah kredit, kita perlu tahu classification of these accounts. Contohnya capital adalah equity. Kita akan go through balik together ya. So video ni mungkin sedikit panjang lah. So capital adalah equity, drawing mengurangkan equity. So untuk menunjukkan account tersebut mengurangkan kumpulan tersebut, jadi saya letakkan tanda negatif, mengurangkan equity. Sale adalah income, purchases adalah expense, return inwards mengurangkan income, return outwards mengurangkan expense. Opening inventory saya letakkan sebagai expense kerana opening inventory akan dimasukkan ke dalam statement of profit or loss di bawah cost of sale. Kemudian motor vehicle, land and buildings, office equipment, machinery and furniture. All of these accounts are assets. Alright, and then from water, electricity, salaries, rental expense, insurance, stationeries, petrol expense, general expense. All of these accounts are expense accounts. And then we have account receivable, asset, account payable, bank overdraft, short-term loan and long-term loan. They are all liabilities. Alright, investment in fixed deposit, investment. Tengok pada we have a keyword here, investment. So investment is asset. Interest received income, interest on loan, however, is an expense. However, I noticed that some of you categorize or classify interest on loan as a liability because you see the word loan. However, yes, loan is a liability, definitely, but when you pay the interest on loan, that is the expense on the loan, expense. Belanja ke atas pinjaman tersebut. Pinjaman tu adalah liability, tetapi sebarang belanja ke atas liability tersebut itu adalah expense. And then kita ada commission received, dividend received, rental income. These are income. And then cash in hand is an asset. So once kita dah tahu kategorinya dan you dah hafal dah this guideline here ya. Asset expense, debit balance. Anything that will reduce asset and expense will have a credit balance. Similarly for equity, liabilities and income, they are all they should have a credit balances, but any accounts that will decrease ataupun yang mengurangkan equity, liability, income, itu akan mempunyai baki debit. Jadi as per our discussion, so saya akan letakkan nilai ni di tempatnya. So kita kata tadi capital ialah equity, so equity baki credit, drawing mengurangkan equity, dia mesti bertentangan, opposite. So dia baki debit, sale income, credit, purchases expense, debit. And then return inwards mengurangkan sale, so baki debit. Return outwards mengurangkan purchases, mengurangkan expense, so baki credit. Dia terbalik. Opening inventory, this is cost of sale. And then kita ada semua ni asset. Kita dah tulis ya. Tapi dalam test tu kalau kita tak sempat masanya, so kalau tak sempat, you don't have to jot down whether the item is an asset or expense. As long as you remember the classification of the item, then you place the balance under the correct column lah, either debit or credit. Yang ini semua expense ni, samalah baki debit. Kemudian kita ada asset, debit, and then liability, credit. Again, asset, debit, income, credit, interest received is an income, interest on loan is an expense. Belanja ke atas pinjaman. Pinjaman adalah liability.
Okey. Dan pastikannya anda mengira jumlahnya. Okey, sebab saya menggunakan Excel, jadi saya menggunakan formula yang ada. Okey, awak kiralah menggunakan kalkulator ya semasa menjawab soalan. Yes, oh my god. Let's redo that one again. Okay, so we have a balance balance. Okay, the amount is tally between debit and credit balances. Okay, 711,850 for both sides. Okay, settle. Okay, tak susah kan? Okay, so settle our trial balance. Okay, kemudian kita akan pergi kepada requirement yang kedua, which is to prepare statement of profit or loss. Okay, to prepare statement of profit or loss. So here, whether you like it or not, you have to memorize the format. Okay, because the format for the statement of profit or loss is a standard format. So you have to remember. Okay, number one, macam biasa, pastikan awak menulis nama perniagaan tersebut iaitu Sabu Enterprise, kemudian tajuk penyata iaitu Statement of Profit or Loss for year ended 30th June 2021. Okey, kemudian, in my case, saya akan sediakan 3 kolom. Okey, tapi saya dapati ada pelajar menggunakan 2 kolom. Tidak ada masalah. It's just a matter of computation sahaja. But make sure lah computation sahaja pun kenalah betul. Okey. Statement of profit or loss ni dia terbahagi kepada dua. Okay. Bahagian atas adalah untuk mengira gross profit or loss. Kemudian bahagian di bawah untuk kita sambung pengiraan tersebut dengan mengambil kira lain-lain pendapatan, ada income dan juga belanja operasi. Okay. Untuk mendapatkan net profit or loss. Okay. Untuk mendapatkan net profit or loss. Okay. So apabila awak sebelum awak mula menjawab, okey, mungkin awak boleh tulis dahulu ya format tersebut. Okey, kemudian kita tinggalkanlah beberapa line, okey, kosong bagi ada income dan operating expenses. Kita isi kemudian. Okey. Apakah item yang ada? Okey, bagi mengira gross profit. So kita ada sales, okey, minus return inwards minus discount allowed if any. Okay, so this will equal to net sale. Okay, and then you less cost of sale. Net sale less cost of sale. Apakah perkara-perkara yang ada di bawah kategori cost of sale? Okay, pertama sekali adalah opening inventory, followed by purchases. Tetapi, okay, similar to sales, purchases mungkin berkurang disebabkan oleh return. Okay, so return outwards. Boleh juga berkurang disebabkan oleh discount receive. Okey. Kemudian kita boleh tambah lain-lain cost yang berada di bawah kategori cost of sale. Okey, dan item yang paling disukai untuk ditanya di dalam test antaranya adalah carriage inwards. Okey, carriage inwards. So ini adalah pengangkutan untuk membawa masuk barang belian kita tadilah. Okay, so carriage inward. Contoh lain, kita mungkin ada insurance on purchase ataupun duty on purchase. Okay, so kita akan kira daripada atas opening inventory sehingga carriage inwards dan lain-lain cost jualan sekiranya ada. Okay, dan kita akan dapat cost of goods available for sale. Okay, jumlah yang kita kira tu, itu persamaan dengan cost of goods available for sale. Okay, kemudian tolak closing inventory, dapatlah jumlah cost of sale. Okay, so net sale minus cost of sale equal to gross profit or loss. Okay, kita tidak berhenti di situ ya. Kita akan tambah, okay, sekiranya perniagaan ini mempunyai lain-lain pendapatan, ada income. Okay, yang kita telah kenal pasti daripada penyediaan trial balance sebelum ini.
Okey, kemudian kita akan tolak dengan jumlah operating expenses. So pastikan kita senaraikan kembali expenses yang telah kita senaraikan di dalam trial balance. Okey, so kita mula berdasarkan kepada trial balance. Yang ada kita akan isi statement of profit or loss. Saya lebih suka kalau kata awak sediakan terus format bagi statement yang seterusnya untuk pastikan kita tidak tertinggal walaupun satu akaun daripada senarai trial balance. Mungkin di dalam kertas seterusnya boleh sediakan statement of financial position. So formatnya mula dengan nama perniagaan tersebut, Sabu Enterprise, kemudian tajuk penyata tersebut iaitu Statement of Financial Position as at 30th June 2021. Seperti yang diminta di dalam soalan ini kemudian apakah perkara-perkara yang kita ada di dalam Statement of Financial Position? So kita ada asset, equity dan liability. Walau bagaimanapun aset tersebut perlulah kita bahagikan kepada non-current asset dan juga current asset. Kemudian kita akan kira total asset. Tengok pada format yang ada ni, saya kosongkan ruangan ini untuk mengisi akaun-akaun yang saya kenal pasti daripada trial balance. Kemudian untuk bahagian yang kedua finance by. Apa yang dimaksudkan dengan finance by? Aset yang di atas dibiayai oleh owner equity, non-current liabilities dan current liabilities. Bagi owner's equity, itemnya sama sahaja, komponennya sama sahaja iaitu capital, net profit or loss, tolak, drawing. Kemudian kita akan kenal pasti apa itu non-current liabilities dan juga current liabilities. Non-current liability adalah liability yang memerlukan pembayaran balik lebih daripada tempoh setahun, manakala current liability tempoh bayaran baliknya adalah kurang daripada setahun. So kita akan mula untuk mengisi setiap kolom yang ada di sini. So kita ada dua penyata dan kita akan pindahkan jumlah-jumlah baki daripada trial balance ke penyata. Pastikan tidak ada yang tertinggal. So capital. Capital saya akan terus masukkan di dalam statement of financial position. Di mana saya telah sediakan format tersebut. Dan di sini saya menggunakan dua kolom sahaja untuk pengiraan. So capital jumlahnya 200,000. Net profit or loss ini akan saya pindahkan daripada jumlah ini. Kemudian dia akan wujud di situ Saya belum mengira lagi net profit. Drawings. Drawing 1,500. Kemudian account yang seterusnya. Capital drawing sudah, sale. Saya masukkan sale di sini. Saya copy sahajalah. Sale. Kemudian kita ada purchases. Return inward. Mudah kan? Sorry. So lebih mudah untuk kita pindahkan jumlah tersebut kepada penyata apabila kita telah menyediakan penyata tersebut. Sebentar Kemudian return outwards di sini. Opening inventory. Yang ini, senarai ini adalah current asset. Apa tu current asset? Asset yang digunakan di dalam production of goods and services, and it is expected to be used for more than one accounting period or resources controlled by the entity as a result of past event. And then they are going to be used in the business. For non-current
Okay, they are going to be used for more than one accounting period. Dan dia boleh consist of tangible asset, intangible asset dan investment. Okay, yang ini semuanya adalah non-current asset. Motor vehicle, land and building, office equipment, machinery, furniture. So these are asset. Okay, these are items to be used in the business or for the production of goods or services. Okay, or for rental. Okay, so semua tu boleh dikira sebagai aset dan sekiranya kita akan guna mereka lebih daripada tempoh setahun, itu adalah non-current asset. Okay, kemudian yang seterusnya, okay, kita ada senarai operating expenses. Okay, semua ini, okay, semua expense, okay, yang telah kita kenal pasti, kecuali yang telah disenaraikan di bawah cost of sale. Selain daripada perkara yang disenaraikan di bawah cost of sale, itu adalah operating expenses. So, apa contohnya? Ini contohnya. Water and electricity ataupun kadang-kadang dipanggil utility. Salaries, rental expense, insurance, stationeries, petrol expense, general expenses. Okay. So, saya ambil cara mudah lah, copy and paste. Awak kena tulis lah dalam test nanti ya. Okay, account receivable apa tu? Account receivable is an asset under which category? Current asset. Okay, next. Account payable is a liability, but under which category of liability? Current liability, because our supplier expect us to pay within 1 year. Okay, ada apa lagi? Okay, kita ada bank overdraft and then kita ada loan. Kita ada dua loan. One is short term loan, another one is long term loan. Short term loan meaning we are going to repay the loan within 1 year. Okay, while long term loan, okay, the payment usually is more than 1 year. Jadi bermaksud, okay, bank overdraft short term loan akan berada di bawah kategori yang sama, iaitu current liability. Okay, bagi yang tempohnya adalah panjang ataupun pinjaman berjangka masa panjang, okay, itu akan berada di bawah kategori non-current liabilities. Okay. Kita letak di sini. Okay, kemudian kita ada apa ya? Investment. Ingat tadi saya kata, okay, di bawah kategori non-current asset, kita ada 3 jenis aset, tangible, intangible, okay, dan investment. Okay, jadi investment pun sebahagian daripada non-current asset. Okay. Lagi, kita ada apa lagi? Interest received. Okay, interest received kita dah bincang tadi ya. Dia adalah income, di bawah kategori ada income. Interest on loan, ini adalah belanja, lain-lain belanja. Okay. Okay. Kemudian kita ada, interest, oh my god. Okay, interest on loan. Okay, interest on loan under operating expenses. Okay, commission received, dividend received, rental income, other income. Okay, saya gerakkan ke bawah sedikit. Okay, so tengoklah ya. So maksudnya apa ni? Maksudnya bila awak sediakan format terlebih dahulu ya sebelum mula menjawab tu. Okay, awak perlu beri ruang yang banyak lah, okay, untuk perkara-perkara yang akan dimasukkan kemudian. Okay, dan yang terakhir sekali adalah cash in hand. Apa tu cash in hand? Asset. Under which category? Current asset. Okay.
Okey, so selesai. Kita pindahkan semua perkara daripada trial balance kepada statement of profit or loss dan statement of financial position. Okey, sekarang kita akan finalizekan jumlah-jumlah yang ada. Okey, discount allowed tidak ada, saya letakkan kosong sahajalah. Okey, kemudian awak kiralah berapa jumlah jualan bersih net sale. Okey, 326 to 50 minus 850. Okay, there is no discount allowed. Okay, so jumlahnya adalah okay. So menjadi kebiasaan bagi saya untuk terus meletakkan jumlahnya di sebelah sini. Okay, di sinilah sebaris dengan perkara yang terakhir. Okay, sekiranya pelajar biasa untuk meletakkannya di bawah sedikit, tidak menjadi satu kesalahan ya. Ini hanyalah pengiraan. Okey, so ini perlu dikira jumlah bersihnya terlebih dahulu ya. Okey, tidak ada diskaun, so saya letakkan dia kosong. Okey, sama dengan berapakah belian bersih kita on net purchases. Net purchases, okey, daripada purchase, tolak return outward, tolak discount receive. Okay, so sepatutnya 166500. Okay, in our case, there is no carriage inward. So, saya letak kosong sahaja. Okay, cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale adalah jumlah di atas daripada opening inventory sehingga carriage inwards dan lain-lain cost of sale sekiranya ada. Okay, so dapat 2015 100. Okay, sini sepatutnya saya letak garisan lah untuk menandakan setakat itu sahaja pengiraan saya. Di sini juga sama. Okay, kemudian di sini 1. Okay. Oops. Okay, so closing inventory. Mana kita dapat yang closing inventory ni? Ini kita dapat daripada additional information yang diberi at the bottom of the list of balances. Kita ada 10,200. Jangan lupa. Okay, so kita masukkan dekat situ. Kalau lupa, hilanglah markahnya. Okay, rugi. Okay, so dapatlah jumlahnya. Okey, saya letakkan siap-siaplah tanda negatif sebagai tanda kita tolak ya, tolak cost of sale daripada net sale di atas. Okey, berapa jumlahnya? Okey, jumlah daripada mana ya? Cost of goods available for sale, tolak closing inventory. So format ni kita kalau boleh kita ikutlah. Kadang-kadang markah diberikan ya. Bukan sengaja ya saya tulis di sini ya. Bukan suka-suka saya. Okey, sebab saya perfectionist so benda tu ada. Tidak ya. Okey, kita letak disebabkan oleh formatnya begitu. Dan kadang-kadang markah akan diberikan. Okey. Okey, sebaiknya letaklah ya. Saya tahu ada yang tinggalkan cost of goods available for sale. Mungkin berpendapat tidak penting. Okey, kalau tidak penting tidaklah saya tunjukkan di situ. Okey, yang ini. Okey, setakat itu sahaja jumlah ada income. Okey, saya akan jumlahkan. Okey, kemudian saya akan jumlahkan operating expenses. Ini pun sama, saya akan letakkan tanda negatif awal-awal. Okey, untuk menunjukkan kita akan tolak daripada keseluruhan jumlah yang ada lah. Okey, so kita dah ada gross profit. Okay, tambah ada income. Tolak interest on loan. Kira lah. Okay. Daripada sini ya, pengiraan kita yang kedua daripada gross profit, jumlah ada income, kemudian jumlah operating expenses. Cuma kena ingat operating expenses kita perlu tolak less ya, less operating expenses. So dapatlah net profit sebanyak 1102 ratus. Okey, 1102 ratus. Okey, so 1102 ratus okey akan dipindahkan ke dalam statement of financial position, net profit or loss di sini. Okey, jadi yang seterusnya apa kita akan buat? Okey, kita akan jumlahkan item yang ada di dalam statement of financial position. Okey. Saya akan mula dengan sebelum tu saya akan tutup pengiraan saya di sini ya. Garis. Dan kita akan gariskan di sini. Okey, menunjukkan kita dah selesai di sini ya.
Okey. Okey, kemudian di sini saya akan kira dahulu jumlah bagi non-current asset. Okey, kita kirakan jumlah non-current asset. Okey. Kemudian jumlah bagi current asset. Okey. Okey, setelah kita selesai mengira jumlah-jumlah tersebut, seterusnya kita akan mengira jumlah keseluruhan aset tersebut. Okey, non-current asset tambah current asset. Okey, so dapat 471,400. Okey, berdebar-debar saya ni. Sama ada kita akan mendapat jumlah yang sama bagi total equity. Okey, adakah total asset di atas akan sama dengan total equity dan liability yang ada di bawah. Okey, jadi di sini juga kita akan kirakan jumlah bagi equity. Okey, pindahkan jumlah bagi long term loan. Okey, walaupun ada satu sahaja. Okey, kemudian jumlah bagi current liabilities. Okey, okey, kita akan kira jumlah daripada owner equity tambah non-current liabilities tambah current liabilities. Okey, dan kita akan semak sama ada jumlahnya. Okey, sama. Okey, terdapat perbezaan ya. Terdapat perbezaan sebanyak. Okey. Terdapat perbezaan. Kenapa? Kerana saya terlupa untuk masukkan closing inventory. Insert. Okey, sepatut jumlahnya sama. Sekiranya tidak sama, okey, kita akan semak kembali. Okey, apakah perkara yang kita mungkin tertinggal di sini ya. So, perkara apa yang saya tertinggal? Saya tertinggal closing inventory. So, closing inventory ditolak ya daripada cost of sale dan ditambah kepada current asset. Okey, so kita dah dapat ya. Statement of financial position yang balance, total asset 481,600, total equity and liabilities 481,600. Okey. Okey, so lagi sekali saya akan slowly scroll supaya awak boleh semak ya. Okey, ini adalah trial balance. Okey, so untuk semak awak boleh pause. Okey, awak boleh pause video ini untuk menyemak kembali setiap soalan dan jawapan yang ada di sini. Okey. Dan seterusnya adalah statement of profit or loss bagi Sabu Enterprise. Dan jawapan bagi statement of financial position of Sabu Enterprise. Okey. Okey, so itu sahaja untuk perbincangan bagi Mac 2021. Okey, terima kasih.